Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 2 Kenanga? Tahun lepas tahun satu, sekarang ni dah naik ke tahun 2 Kenanga. Saya Ustaz Hanafi Biramli. Alhamdulillah masih lagi mengajar murid semua dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Jadi insya-Allah hari ini Ustaz nak bawa anak-anak semua dalam bidang Al-Quran. Al-Quran ni sangatlah penting dalam kehidupan kita seharian. Ini adalah kalamullah, kata-kata Allah yang dibukukan di dalam sebuah buku yang dinamakannya Al-Quran. Diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur. Jadi hari ini insya-Allah anak-anak kita akan membaca surah An-Nas. Saya tahu ada anak-anak yang dah hafal, yang dah baca surah An-Nas ni. Bagus. Teruskan membacanya. Kerana apa? Setiap huruf yang kita baca surah-surah daripada Al-Quran ini akan mendatangkan 10 kebajikan, 10 pahala kepada diri kita yang membacanya. Satu huruf bersamaan dengan 10 pahala. Mudah sahaja kita nak mendapat pahala. Cuma kita sahaja yang tak nak. Sebelum tu Ustaz nak ucapkan tahniah lah. Nak ucapkan tahniah kepada anak-anak yang dah naik. Maksud saya naik Al-Quran. Dia dah habis baca Iqra. Sekarang ni dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Teruskan membaca. Rajin-rajin membaca. Baca sampai khatam. Kemudian baca lagi. Kemudian baca lagi. Khatam. Baca lagi. Sebab apa? Al-Quran ini adalah Al-Quran ini perlu dibaca setiap hari. Setiap hari. Sebab apa tu? Kenapa setiap hari kena baca? Sebab Al-Quran ini dia akan menjadi peneman kita di dalam kubur nanti. Bila kita mati nanti kan, kita dikebumikan dalam tanah, ditanam dalam tanah, mak ayah kita semua balik rumah. Kan, anak isteri kita semua balik rumah, suami kita semua balik rumah, tinggalkan kita kat dalam kubur tu seorang-seorang. Jadi yang boleh menjadi peneman kita, ni hadis Nabi tau, adalah Al-Quran. Dia akan duduk menemani kita keseorangan dalam kubur nanti. Dan Al-Quran ini juga dapat memberi syafaat kepada kita. Syafaat ni dapat menjaminkan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita menantikan syafaat yang paling besar, iaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat juga beroleh syafaat Al-Quran. Kerana apa? Semasa hayat kita dahulu, masa kita hidup ke atas dunia dulu, kita rajin membaca Al-Quran. Okey, itu yang dah naik Al-Quran. Bagi anak-anak yang dah naik, berpindah daripada Iqra 1 ke Iqra 2, Iqra 2 ke Iqra 3, Iqra 3 ke Iqra 4, Ustaz ucapkan tahniah. Teruskan usaha. Cepat-cepat habiskan baca Iqra ni. Jangan cepat-cepat, maksudnya cepat-cepat tapi tak lancar, tak nak. Iqra ni dia akan membantu kita, menolong kita membaca Al-Quran, kalimah-kalimah Al-Quran tersebut. Kalimah-kalimah Al-Quran, kemudian potongan-potongan ayat Al-Quran yang melancarkan lidah kita untuk menyebutnya nanti. Bila kita dah lancar, naik Iqra 1, naik Iqra 2, naik Iqra 3 sampai Iqra 6, barulah kita layak boleh membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ni dengan baca bersendirian. Sebab dia menjadi satu amal soleh. Zikir yang paling besar sekali ialah zikir membaca Al-Quran. Baiklah anak-anak, hari ini kita nak membaca surah An-Nas. Surah An-Nas ni surah yang diturunkan di Mekah, mengandungi 6 ayat. Ada 6 ayat saja surah An-Nas ni. Dan surah An-Nas ini merupakan surah yang terakhir di dalam Al-Quran. Surah yang terakhir, iaitu surah yang bernombor 114. Sebab apa? Al-Quran itu ada 114 surah. Jadi surah An-Nas ini merupakan surah yang terakhir sekali di dalam Al-Quran. Kelebihan membaca surah Al-Quran ini sangat-sangatlah digalakkan kita untuk membacanya. Lebih-lebih lagi bila kita hendak mendirikan solat. Sebab apa? Bila kita nak buat benda baik, buat amal kebajikan, lebih-lebih lagi solat, syaitan ni dia tak suka tau. Dia tak suka kita buat benda baik. Dia suka kita buat benda jahat aja. Jadi bila kita nak buat benda baik, lebih-lebih lagi nak solat ni, dia akan mendatangkan penyakit dalam hati kita. Penyakit tu apa nama dia? Penyakit was-was. Penyakit was-was tau. Dia bermulanya daripada kita berwuduk. Kita wuduk, mula kita kumur. Lepas tu kita apa? Basuh muka. Kita basuh muka tu, rasa ni tak kenalah, kita basuh lagi muka kita berkali-kali. Sampai ada orang berpuluh kali. Sampai basah baju dia. Sebab apa? Dia rasa macam air tu tak kena dekat anggota muka dia tu.
Jadi dia basuh banyak kali. Itu nama dia penyakit was-was. Dalam solat pula, bila kita tengah solat, kan, kita was-was macam mana tahu? Kita semayang, contohnya kita semayang isyak, kan, kita dah naik rakaat kedua, rakaat ketiga, tu nak rakaat keempat. Tu kita terfikir pula, aku ni rakaat kedua ke rakaat ketiga? Rakaat ketiga ke rakaat keempat? Nampak tak? Itu menjadi gangguan dalam kita dalam kita melakukan ibadah solat. Penyakit itu namanya penyakit yang didatangkan oleh syaitanur rajim, syaitan yang direjam. Jadi kita kena disunatkan untuk membaca surah An-Nas sebelum kita solat. Sebelum kita baca niat, sebelum kita bertakbiratul ihram, kita disunatkan membaca surah An-Nas ini secara perlahan. Kita baca sekadar kita dengar saja, telinga kita dengar apa yang kita sebut. Jangan baca kuat-kuat pula, nanti mengganggu orang lain. Tak boleh macam tu. Semayang duduk belakang ayah, duduk sebelah ibu, kita baca kuat-kuat. Tak boleh macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Dia menjadi gangguan kepada orang lain. Kita baca perlahan dah je. Bismillahirrahmanirrahim. Sekadar kita yang mendengar apa yang kita baca. Okey, baik anak-anak. Boleh buka muka surat 1 buku teks, sambil-sambil baca, dengar ustaz baca ni. Tengok ustaz baca ni. Boleh juga rujuk dekat dalam buku teks tu, muka surat 1. Dengar ni, kita baca sama-sama. Kita baca, kita baca sama-sama, tak apa, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sebab tu ustaz pakai mikrofon ni, sebab nak memastikan sebutan makhraj huruf-huruf dalam surah An-Nas itu betul dan tepat. Sebab apa? Kalau kita baca Al-Quran, makhraj huruf, huruf tu kita sebut tak sempurna, tak betul bunyinya, dia akan mendatangkan makna yang lain. Mendatangkan makna yang lain, dah kita mendapat dosa sebab kita mengubah Al-Quran. Jadi kita kena baca betul-betul. Yang mana dengung tu kita kena sebut dengung, yang mana panjang tu kita baca panjang. Lebih-lebih lagi surah An-Nas ni keseluruhan ayat dia tu di hujungnya merupakan huruf sin. Huruf sin ni dia merupakan huruf yang mengeluarkan angin. Kalau kita tahan qul a'udzu birabbin nas, dia tak jadi. Dia mesti keluar An-Nas. Okey, baik, lagi sekali saya baca. Anak-anak boleh tonton, boleh tengok saya dan boleh ikut sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Jadi insya-Allah selepas membaca surah An-Nas ni, bolehlah diperdengarkan kepada mak dan ayah. Mak ayah pun boleh jadi bahan ulang kaji pula. Bahan ulang kaji untuk memperbetulkan bacaan, insya-Allah. Okey, bagi tahun ni anak-anak semua dibekalkan bukan saja buku teks tapi buku aktiviti sekali. Buku aktiviti kali ni buku berwarna kuning ni. Tahun 2, untuk tahun 2 punya. Jadi ustaz nak murid-murid tahun 2 kenanga ni buat latihan aktiviti dalam buku aktiviti warna kuning ni di muka surat 1 dan muka surat 2. Muka surat 1 ni senang sahaja. Nomborkan ayat yang sama. Nomborkan ayat yang contoh yang diberi tu nombor 1 tu. Apa tu? Birabbin nas. Tengok sebelah dia pula. Mana ada ayat, potongan ayat birabbin nas. Tulis nombor 1. Tu contoh yang diberi. Kemudian muka surat 2. Muka surat 2 ni pula, okey. Antara kalimah dan potongan ayat, sesuaikan. Tengok potongan ayat sebelah tu, tengok kalimah tu.
kat mana kalimah tu berada di dalam potongan ayat yang mana satu, kemudian kalau jumpa suaikan. Mudah sahaja insya-Allah anak-anak. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala usaha kita dalam mempelajari Al-Quran ini. Walaupun sekejap sahaja, dia sangat memberi manfaat. Sebab apa? Kita cuba mempelajari kalamullah, iaitu sebesar-besar zikir, iaitu Al-Quran. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada penyakit coronavirus yang berada di sekitar kita ini. Semoga kita terpelihara daripada jangkitannya. Bukan sahaja diri kita, kita minta mak ayah kita, adik-beradik kita dan semua jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin muslimat terpelihara daripada jangkitan virus corona ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.